Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita teruskan pengajian malam ini dengan kitab Al-Adabul Mufrad, menghentikan kuliah yang sepatutnya disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hashimi yang tidak dapat datang malam ini kerana masalah kesihatan. Ala kulli hal, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mendapat manfaat daripada bacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan alhamdulillah kita telah pun sampai ke muka surat 37. Muka surat 37 dalam kitab yang tebal itu, kitab yang ada pada tangan muslim-muslimat. Bab yang baru, bab yang ke-8. Bab yang ke-8. Muka surat 36. Bab yang ke-8. Hadis yang ke-17. Bab ini tajuknya adalah babu la'nillah man la'ana walidayh. Laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bab laknat Allah diberikan kepada orang yang melaknat orang tuanya. Perkataan laknat merupakan satu perkataan yang cukup besar. Laknat ini maksudnya adalah kita menjauhkan seseorang itu daripada rahmat Allah Ta'ala. Bila kita kata si fulan itu laknat, maka dia jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Satu-satunya makhluk yang dilaknat secara jazam, secara pasti maksudnya, adalah syaitan. Selain daripada itu, kita tidak boleh melaknat individu. Yang boleh dilaknat adalah perbuatan. Perbuatan dilaknat, individu tidak dilaknat secara jazam, kerana keberangkalian untuk individu yang dilaknat itu bertaubat ada, ataupun keberangkalian dia tak buat seperti mana prasangka kita itu ada. Tetapi kat sini secara jazamnya Al-Imam Al-Bukhari letakkan satu bab, perbuatan orang yang melaknat orang tuanya itu dia mendapat laknat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ke-17. Haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Amr bin Marzuq, katanya akhbarana Syu'bah, mengkhabarkan kepada kami Syu'bah, anil Qasim ibn Abi Bazzah, daripada Qasim bin Abi Bazzah, an Abi Tufail, daripada Abu Tufail, qala su'ila Ali. Abu Tufail kata, Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas kaffah. Ada satu orang lelaki datang jumpa Ali radhiyallahu anhu. Lelaki ni tanya something dekat Ali. Dia kata, wahai Ali, ada tak hal khassakumun nabi, ada tak satu benda yang Nabi spesifik bagi tahu ke engkau tapi tak bagi tahu ke orang lain? Maksudnya, ada tak satu amalan, ada satu zikir, ada satu perkara yang Nabi bagi tahu khas untuk engkau tapi Nabi tak bagi tahu sahabat lain? Ali radhiyallahu anhu kata, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bagi tahu tak pernah ada something yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu spesifik untuk aku dan dia tak bagi tahu benda tersebut dekat orang lain. Perkataan Ali ini menjadi hujah bahawa tidak ada satu amalan tersembunyi yang tidak pernah disampaikan kepada sahabat yang lain, yang khas untuk satu orang dan tidak ada pada orang lain. Ini juga menafikan dakwaan sebahagian kelompok yang kata kami ada amalan tertentu yang mungkin kamu tidak diberikan amalan tersebut. Ali kata tak pernah ada Nabi bagi tahu aku something yang dia tak bagi tahu sahabat lain. Jadi tidak ada satu amalan yang satu orang boleh dakwa kata amalan ini Nabi tak bagi tahu orang lain tapi dapat kat kami.
benda tu bohong. Bahkan Ali sendiri sebut bohong. Bi syai'in lam yakhussun nas bihin nas. Bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Illa, cuma Ali bagi tahu ada something yang Nabi bagi tahu kat aku. Tapi something ini pun sebenarnya sahabat lain juga tahu. Hadis lain juga menunjukkan bahawa benda ini Nabi pernah bagi tahu orang lain. Ali bagi tahu apa? Illa ma fi qurabi sayfi. Cuba muslimat tengok perkataan kirab. Jumpa perkataan tu, kirab. Dia tak bagi tahu kan? Tak ada. Kirab itu dalam bahasa Arabnya adalah Ali letak satu benda, kertas, dekat dia punya sarung pedang. Jadi Ali simpan wasiat Nabi itu dekat sarung pedang dia. Kenapa orang simpan surat dekat sarung pedang? Itu adalah normal pada zaman dulu kan. Kadang-kadang orang letak duit dekat baju dalam orang letak duit. Ada orang letak duit bawah bantal, surat bawah bantal. Jadi benda tu adalah biasa. Biasanya orang letak satu benda yang tersembunyi kerana benda tersebut berharga. Jadi di sisi sahabat Nabi, di antara perkara yang berharga adalah perkataan Nabi SAW. Jadi dia letak kertas tu dekat dia punya sarung pedang. Thumma akhraja sahifatan. Kemudian Ali keluarkan sahifah, kertas. Fa idza fiha maktubun. Ini perkara yang Ali nak bagi tahu. Yang Ali kata tak ada something pun yang khusus Nabi bagi tahu aku, melainkan perkara ini. Perkara ini pun kita semua tahu bahawa dilarang. Kita akan bacakan nanti. Jadi dekat kertas tersebut maktubun, tertulis. Baik, ada kat situ muka surat 37 itu. Apa yang tertulis dekat kertas yang berada pada Ali itu? Satu, la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Satu, Allah Subhanahu wa taala melaknat sesiapa sahaja man dhabaha. Dhabaha kat sini maksudnya menyembelih. Sembelihan ada dua bentuk. Dalam surah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalau muslimin-muslimat buka terjemahan Quran, perkataan wanhar kat situ berkorban, ada sebahagian orang salah baca. Dia ingat wanhar itu berkorban apa saja yang pergi jihad. Bukan, wanhar kat situ juga merupakan salah satu bentuk sembelihan. Zabahun, sembelihan dengan cara meleretkan pisau dekat tengkuk binatang, leret gitu. Zabahun. Perkataan zabaha gitu. Ada satu pula sembelihan jenis nahara. Nahara, siapa yang pernah tengok unta disembelih? Binatang yang leher dia panjang, dia ada dua cara nak potong. Satu zabahun, leret, ataupun nahara. Dekat dia punya apa ni kita panggil? Apa ni? Melayunya apa ni? Bukan halkom kat atas. Yang macam ada tulang macam kita tu. Tulang apa tu? Yang kat bahagian tengah ni. Gitu. Kerongkong gitulah bawah sikit kerongkong. Tu kan ada macam ada lekuk sikit dalam tu kan. Unta, cara nak bunuh pula, sembelih dia, nak harun dengan menyucukkan macam tombak gitu, cucuk kat situ, keluar darah. Ada video dekat YouTube, boleh tengok lah. Baik, zabahun ataupun nahrun yang disembelih bukan kerana Allah, perbuatan tersebut dilaknat. Sama ada menyembelih itu boleh jadi dua orang, dua kategori manusia. Kalau sembelih itu orang musyrik, dia sembelih bukan kerana Allah, masuk terang-terang dalam hadis ini. Juga orang Islam yang sembelih bukan kerana Allah Ta'ala. Ada orang sembelih kerana apa? Nak dapat keuntungan. Pernah dengar tak cerita orang sembelih ayam sebab nak jumpa bomoh? Bomoh tu kata syarat kalau awak nak ni sekian-sekian, sembelih ayam. Ataupun dia kata saya sembelih ayam ni supaya saya menang loteri. Benda tersebut haram dimakan. Perbuatan itu orang tersebut dilaknat jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia tak dapat pun benda tu. Satu. Yang kedua, la'anallah man saraqa manar. La'anallah, Allah juga melaknat man saraqa, siapa yang manar, mencuri manar. Perkataan saraqa terjemahan literalnya adalah mencuri. Dalam riwayat lain
perkataan saraka itu Nabi sebut ghayyara, menukarkan manar. Manar ini orang zaman dulu nak tahu tanah dia macam mana, berapa luas tanah dia, dia pacak manar. Manar ni maksudnya petanda. Dia pacak kat sini, dia kata tanah aku daripada sini sampai ke sini. Tanah engkau bermula daripada lepas daripada tanah aku ni, tanah engkau. Jadi macam mana cara curi manar? Curi bukan maksudnya dia pergi ambil petanda tu, petanda tanah tu, tapi dia kali sikit. Dia kata orang tak nampak, dia pergi tukar tanda tanah tu, dia pergi lajat sikit. Jadi tanah dia jadi luas. Benda tersebut Allah SWT laknat. Tanah itu juga tak ada keberkatan, tak menambah pun rezeki dia dengan menukarkan petanda tanah. Itu maksudnya man saraka manar. Siapa yang curi batas tanah, curi dalam arti kata supaya tanah dia lebih luas. Orang tak perasan sebab tanah ni orang tak boleh ukur. Jadi dia pergi buat senyap-senyap, betul senyap-senyap, orang lain tak nampak, tapi engkau dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni juga boleh menyebabkan pergaduhan di antara sesama saudara Islam. Kemudian ni, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Masa sahabat dengar ini, siapa yang berani laknat orang tua dia? Zaman sahabat tak ada orang laknat orang tua dia. Itu sebab dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW beritahu, minal kabair syatamar rajulu walidayhi. Di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tua dia. Qalu ya Rasulullah, may yashtumu wa hal yashtumu ar-rajulu walidayhi. Dia kata, wahai Rasul, ada tak orang lelaki yang waras melaknat kedua orang tua dia? Qala na'am. Nabi kata, ya ada. Ada orang yang melaknat kedua orang tua dia. Nabi kata apa? Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu. Dia laknat ayah orang tu laknat balik bapak dia. Jadi lama-lama melaknat begitu kan. Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Dia pergi maki mak kawan tu pergi maki mak kawan, mak dia semula. Benda ni ada tak jadi? Ada. Mungkin sahabat pada zaman tu dia mungkin bela kan, mungkin sebab benda tu tak nampak orang sangat kasih orang tua dia. Sekarang kita tengok kadang-kadang budak sekolah maki dengan makian menggunakan nama mak dia. Guna apa tak? Saya pun tak mau sebut. Tak pernah sebut pun. Maki macam itu. Mungkin kawan tu maki balik kalau dia berani. Tapi ada orang dia tak berani. Kan, kau maki aku, mak aku balik, aku tumbuk engkau, dia kata. Dia kata, ya, aku tak maki. Lepas kawan tu jalan, dia maki balik kawan mak tu. Dua-dua kena laknat. Macam itu. Itu sebab jangan laknat orang, ibu bapa orang lain. Kalau tak nak mak bapak kita dilaknat. Laknat maksudnya jauh daripada rahmat. Itu satu kes. Tapi kes sekarang ni ada yang lebih berani, di mana anak berani-berani melaknat dua orang tua dia, maki mak bapak dia. Kenapa dia jadi macam itu? Dia banyak sebab. Satu, biasanya tarbiyah daripada kecil. Dia kadang-kadang tengok anak dia gitu kawan dengan kawan-kawan tak bagus, dia biar aja. Sebenarnya boleh agak anak tu jadi macam mana dengan melihat kepada kawan dia. Kalau kawan dia kaki laknat, sah-sah dia akan ikut melaknat orang. Kalau kawan dia kaki merokok, tengok kaki rempit, insya-Allah dia juga akan jadi perempit. Dia copy and paste. Benda tu sama. Kalau tak, dia takkan boleh masuk dengan kawan-kawan macam tu. Biasanya dia akan terkeluar. Dia kata, kita tak satu fikrah ni. Engkau lakum dinukum waliyadin. Kau agama engkau tak. Biasanya kalau yang satu geng ni, tengok je pakaian mereka. Kalau seluar dia koyak, tengok semua seluar koyak tu, koyak tengah tu, bahagian lutut. Kalau seluar dia seteng, semua seteng. Seteng maksudnya apa? Setengah. Sama. Nabi SAW sebut tentang laknat ni. Sekarang mungkin orang tak melaknat directly, nampak depan-depan macam bagus, tapi orang melaknat dekat media sosial termasuk sekali. Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, banyak kali asatidz sebut ni, tapi kita nak sebut juga. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an
walal fahish walal badhi. Nabi kata mukmin tu tak boleh jadi 4 kategori ni. Mustahil ada orang yang biasa mulut dia sebut Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, assalamualaikum, subhanallah subhanallah, tiba-tiba jadi kaki laknat. Nabi kata tak akan boleh bercantum benda tu, umpama minyak dengan air. Satu apa? Laisal mu'minu bit-ta'an. Satu orang mukmin itu tak boleh jadi orang yang ta'an. Ta'an ini dalam bahasa literalnya maksudnya adalah menikam. Menikam apa? Menikam maruah saudara dia. Sama ada berbentuk mengumpat, menjatuhkan maruah, itu ta'an. Nabi kata dia bukan mukmin. Kemudian yang kedua, kaki laknat. Baik, ini ada satu lagi ancaman yang besar tentang orang yang kaki laknat. Sikit-sikit laknat, sikit-sikit laknat. Tak kena dengan kepala dia laknat. Muslimin muslimat, kita kena bezakan marah dengan melaknat, marah dengan mencerca, marah dengan memaki. Mukmin boleh jadi orang yang pemarah. Bahkan ada sebagian tempat kalau kita tak marah, kita yang kena murka Tuhan. Di antaranya apa? Dayus. Nabi SAW sebut ad-dayus la yashummu raihatal jannah. Lelaki yang nampak kemungkaran isteri dia, dia tak marah, nampak buka aurat, nampak berhias mungkin dengan bersendegurau dengan lelaki lain, dia tak marah. Dia kata okey je sebab aku pun sekali. Nabi kata apa? Dayus macam ini tak marah isteri dia, keluarga dia buat kemungkaran, dia tak akan cium pun bau syurga. Laknat pula. Marah okey untuk sebahagian keadaan. Tak nampak anak dia tak beradab dengan orang tua lain, dia marah. Okey. Tapi marah dengan laknat, mencerca satu benda lain. Kita boleh marah, apalah awak ni malas? Kenapa malas sangat? Kenapa degil sangat? Kalau tak dengar cakap nanti ayah rotan kat tangan. Okey. Tapi dia tempek dekat anak dia segala nama binatang. Monyet lah, apalah, khinzir. Itu benda tu cerita lain. Nabi kata la yakunul la'anuna. Orang yang suka melaknat ni, dia tidak akan mendapat syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Kaki melaknat ni tak kisahlah dia pekerjaan dia apa, orang kerja apa, politik ke, student ke, mak bapak ke, melaknat, Nabi kata dia tak akan dapat syafaat. Syafaat maksudnya pertolongan dekat akhirat, pertolongan orang mukmin. Orang mukmin boleh memberikan syafaat kepada kawan dia dekat hari akhirat. Kita ada kuliah apa, syurga neraka gitu. Orang mukmin akan tanya dekat syurga. Dia kata, ya Allah, mana kawan-kawan kami? Allah Ta'ala kata apa? Sila keluarkan kawan engkau daripada neraka. Jadi kawan yang suka melaknat kawan dia ni, agak kena nak tolong tak? Sah-sah dia tak tolong. Dia kata, kau laknat aku kat dunia. Nehe, dia kata, tak ada pertolongan untuk engkau. Dan juga orang kaki laknat ini, Nabi kata apa? Dia tak akan ada penyaksian pada hari kiamat. Yang ketiga, Nabi kata apa? Al-fahish. Fahish adalah dosa membabitkan syahwat, perkataan-perkataan lucah gitu. Wal-badhi, perkataan yang tidak ada malu. Jadi kita mukmin, kita kena jaga lisan kita. Kita marah orang, awak ni patut tak buat macam ni kan, kenapa awak buat? Tapi kita bukan pemaki orang. Marah maki cerita lain. Baik, sambung balik, nanti dah habis. Jadi itu laknat. Jangan laknat kedua orang tua. Lagi teruk laknat directly lah. Baik, yang keempat, Nabi kata la'anallah man awa muhdithan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi muhdithan. Dia tak terjemah situ muhdithan ni. Oh, ada kat bawah tu. Muhdithan maksudnya kita protect orang yang muhdith ini. Para ulama sebut ada 3 kebarangkalian muhdith. Boleh baca kat bawah tu lah. Muhdith, satu, orang yang mendatangkan kerosakan dekat muka bumi. Tak kisahlah pekerjaan dia apa, dia itu status dia apa, di sisi kita keluarga tak keluarga. Tapi bila dia buat fasad, ni perkataan muhdith, kita nak urai perkataan muhdith ini. Dia buat kerosakan dekat muka bumi. Tiba-tiba orang kata, awak punya ni, kawan awak punya saudara ni salah ni. Tiba-tiba kita protect dia. Mungkin sebab pertalian saudara, mungkin sebab sefikrah, mungkin sebab satu jemaah ataupun satu apa je lah. Dia protect.
Yang kena laknat siapa? Orang yang melindungi kesalahan. Kenapa? Kerana kebenaran tak akan tertegak kalau kita masing-masing nak protect sebabkan ada kepentingan. Satu. Yang kedua, perkataan muhdith juga boleh membawa maksud penjenayah. Satu tadi buat kerosakan kat muka bumi ni. Ni penjenayah. Kita lindungi dia. Orang yang melindungi penjenayah itu akan mendapat laknat Allah Ta'ala. Yang patut polis kata, awak kenal tak orang ni? Kat mana? Kita kata, oh, saya tak kenal ni, saya tak pernah jumpa. Padahal baru je jumpa tadi. Dia kena laknat. Benda ni muslimat sangat penting. Kalau tak, dia akan menyebabkan kerosakan dekat sosial masyarakat kita. Laknat orang tua, melindungi penjenayah. Dan perkataan muhdith ini yang ketiga, para ulama sebut pelaku bid'ah, orang yang buat perkara-perkara baru dalam agama. Dia lindungi, dia protect, dia tahu benda tu salah. Tiba-tiba dia kata, tak apalah, dia buat, boleh jadi bagus kot. Dia dah kata, la'anallah man awa muhdithan. Jadi itu habis bab yang ke-8. Bab berikutnya, boleh lagi kan? Bab ke-9, bab yabir walidai, berbuat baik ataupun berbakti, malam yakun maksiyah, berbakti kepada orang tua selagi mana benda tersebut suruhan dia bukan maksiat. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz, haddatsana Abdul Malik bin Al-Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri laqitahu bi Ramlah. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Syahr bin Haushab an Ummi Darda an Abi Darda. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Darda. Ummu Darda namanya adalah Hujaimah. Orang sebut Ummu Darda, boleh catat kat situ. Ummu Darda ni namanya adalah Hujaimah. Hujaimah binti Huyai. Dia kahwin dengan Abu Darda. Abu Darda namanya siapa pula? Abu Darda namanya adalah Uwaimir ibn Malik. Jadi kalau kita jumpa nama Abu Darda, oh, kita ingat Abu Darda namanya adalah Uwaimir bin Malik. Ummu Darda adalah Hujaimah. Isteri riwayat daripada suami. Kenapa? Sebab Abu Darda meninggal dahulu daripada Ummu Darda. Ada satu peristiwa menarik tentang Ummu Darda dan juga Abu Darda ini. Para ulama khilaf. Katalah kalau seorang isteri kahwin dengan seorang lelaki, suami dia, kemudian meninggal dunia. Kemudian lepas daripada tu dia kahwin banyak. Kahwin meninggal. Ada katalah dia ada 3 orang suami. Para ulama kata, siapa yang dia akan bersama dengan kat syurga nanti kalau dia masuk syurga? Katalah satu orang kahwin, isteri, Allah Ta'ala takdirkan umur dia panjang, suami dia pendek umur, dia kahwin sampai 2-3 orang. Siapakah suami yang dia akan bersama kat syurga kalau dia masuk syurga? Para ulama khilaf kepada 3 pendapat. Satu, suami yang paling bagus akhlaknya, yang bergaul dengan cara yang baik. Yang kedua, kata dia boleh pilih mana-mana suami. Dan yang ketiga adalah suami yang terakhir dia kahwini. Allahu a'lam, yang rajih dalam bab ini adalah suami yang terakhir dia kahwin. Hadisnya daripada hadis Abu Darda. Satu hari Abu Darda hampir meninggal dunia. Dalam Hilyatul Awliya disebutkan. Jadi Ummu Darda kata, wahai Abu Darda, sesungguhnya engkau telah pun meminang aku kat dunia dan Allah Ta'ala mengkahwinkan engkau dengan aku. Dia kata, aku berharap agar Allah Ta'ala mengkahwinkan aku dekat engkau di syurga. Ini isteri yang apa? Isteri yang setia. Abu Darda pesan dekat Ummu Darda. Dia kata, boleh
Apa pesan Abu Darda? Dia kata fala tankihi ba'di. Jangan engkau kahwin dengan lelaki lain selepas daripada aku. Benda tersebut tak ada masalah sebenarnya kalau perempuan tu nak kahwin. Tapi Abu Darda pesan, kalaulah engkau nak bersama dengan aku, Abu Darda tak halang dia nak kahwin. Tapi kalau engkau nak bersama dengan aku dekat syurga kelak, aku hendaklah jadi orang yang pertama dan juga orang yang terakhir. Dalam riwayat disebutkan Muawiyah meminang Ummu Darda, Hujaimah ini, sebab dia masih cantik, masih muda, masih cantik. Dan lamaran Muawiyah ditolak. Sebabkan apa? Sebabkan dia nak kahwin balik semula dengan suami dia dekat syurga. Romantis gitu kan. Ya, dalam Islam juga ada romantisnya. Ada perjuangannya, ada romantisnya, ada kisah keluarganya dan sebagainya. Baik. Kita kat mana? Abu Darda itu. Abu Darda kata, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Nabi berpesan, berwasiat kepada aku tentang tis'in. Tis'in berapa? 9 perkara. Satu, la tusyrik billahi syai'a. Nabi pesan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit apa pun. Wa in qutti'ta aw hurrikta, walaupun engkau dipenggal-penggal ataupun engkau dipotong-potong, engkau punya badan hancur berkecai, aw hurrikta ataupun engkau dibakar, maka jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Jadi kita pun di antara, selain kadang-kadang kalau ada mak bapak nak pesan kepada anak dia, selalu kita dengar anak tu dipesan kata belajar sungguh-sungguh, jangan main kat sekolah. Ini juga antara pesan yang bagus kalau kita pesan dekat anak kita, jangan syirik dengan Allah Ta'ala. Kemudian pesan Nabi dekat Abu Darda, wala tatrukanna as-salatal maktubata muta'ammidan, jangan tinggal solat secara sengaja. Maktubah maksudnya solat fardu itu jangan ditinggal secara sengaja. Kemudian berdasarkan hadis ini juga para ulama menghukumkan siapa yang tinggal solat secara sengaja adalah kafir. Sebab Nabi kata apa? Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, bari'at minhu dhimmah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindunginya lagi. Di kinayah sebenarnya Allah Taala berlepas diri daripada diri orang yang buat perbuatan meninggalkan solat itu. Jadi yang demikian sebahagian besar salaf kata siapa yang meninggalkan solat secara sengaja hukumnya adalah kafir. Kemudian wala tashribannal khamra, jangan minum khamar. Kat situ dia terjemah al-khamra. Khamra daripada perkataan mukhamaratul aql, sesuatu yang menutup akal. Walaupun ada sebagian para ulama sebut arak itu definisinya adalah minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur, tetapi apa sahaja yang masuk dalam kategori mabuk, tak kisahlah namanya apa, maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang tak cerdik minum arak. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan capability akal dia sendiri. Minum arak, akal jadi tak waras. Minum arak menyebabkan dia boleh musnahkan kehidupan orang lain. Kan banyak berita sekarang. Berita apa? Aksiden sebab minum arak. Kita pun harap agar kerajaan negeri Malaysia ni buat something dekat peminum arak ni. Dia bahkan memudaratkan kesihatan, juga memudaratkan orang lain. Nabi sebut apa? Fa'inna, tengok perkataan Nabi itu, miftahun kulli syarr, kerana arak tu kunci kepada apa? Segala keburukan. Dengan hilangnya kewarasan akal, manusia boleh pukul orang. Hilang kewarasan akal, manusia boleh bunuh orang, boleh cerca orang. Khamra kat sini juga termasuklah dadah. Termasuk dadah. Saya dalam tahun 2011 ataupun 2012 pernah dipanggil ke penjara sempena
ma'al hijrah, tahun hijrah baru. Dia kata, boleh tak Ustaz bagi sikit tazkirah kepada penduduk-penduduk penjara. Penjara apa kita panggil yang isap dadah ni? Yang khas untuk dadah saja. Pusat serenti ke pada? Pusat serenti gitulah. Jadi masuk tu kena cek badan semua, tinggal IC kat luar, ada guard jaga, pistol, masuk mana? Tengok ada orang-orang yang gelap-gelap mukanya. Gelap bukan sebab apa, sebab pagi-pagi kena kawat, pakai seluar pendek kawat, ya tuan kena lapor diri. Saya pun tengok lagi tu kan, tengok itu pacik-pacik ni kawat. Lepas tu ada yang sebahagian kat dalam surau. Ala kulli hal, lepas daripada saya nak bagi something, lepas daripada sesi tu, sesi tahun 2011 itu, jadi borak dengan warden bahagian agama penjara tu. Dia kata, Ustaz nak tahu tak, kesemua penagih dadah ni bermula dengan satu perkara. Apa dia? Kesemua penagih dadah adalah perokok. Kesemua penagih dadah, dia beritahu saya lah, kalau perkataan dia tu betul-betul, betul lah, tapi saya percaya. Dia kata semua penagih dadah asalnya adalah perokok. Dia nak dapat high level sikit, apa, makam naik sikit, tak cukup zauk, dia kata tak cukup power, dia masuk sikit apa dekat rokok. Saya tak tahu lah gitu. Dia cerita. Jadi hati-hati dengan rokok. Kita nak bagi tahu ada something yang mungkin manusia pandang benda tu remeh, lama-lama dia jadi besar. Itu sebab Nabi kata arak tu puncanya, pintu daripada, miftah, kunci daripada segala keburukan. Rokok pun sama, musliman. Siapa yang Allah Ta'ala timpakan ujian merokok ni, cubalah atasi dalam jiwa itu untuk berhenti merokok. Cuba. Tak kisahlah dapat bantuan orang lain ke, jangan malu. Sebab benda tu mudah-mudahan boleh jadi kafarah. Saya malu lah, saya nak berubah ni. Tak, pergi. Malu itu mungkin kafarah yang paling ringan daripada membawa mudarat. Baik. Kemudian Nabi pesan, wa ati' walidaik, dan taat kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka, walaupun dia perintahkan engkau keluar daripada duniamu, fakhruj lahuma, keluar demi mereka berdua. Maksudnya kalau ada perkara-perkara dunia yang tak babitkan agama, kalau agama yang dia perintahkan agama itu kemudian tepat dengan agama, lagilah kena buat. Tapi dalam bab dunia, buat, Nabi kata buat untuk raikan kedua orang tuamu, ada kebaikannya. Nanti kita akan baca tentang hadis. Suka tak panjang umur? Suka panjang umur? Ada yang tak suka? Saya suka pendek umur. Saya tak mendengar lagi dah orang suka pendek umur. Siapa yang suka panjang umur, apa tips dia? Buat baik kepada ibu bapa. Bab yang ke-11 kita akan baca nanti. Ada kebaikan. Kemudian Nabi pesan itu, wala tunazi'anna ulatal amr, jangan engkau tunazi'an. Tunazi'an ni maksudnya menentang ataupun mencabut kekuasaan pemerintah. Baik. Kat sini ada satu perbahasan yang panjang, cuma kita nak ringkaskan. Al-Imam An-Nawawi sebut, la tunazi'u ulatal umri fi wilayatihim wa la tu'ridu alaihim illa an taraw minhum munkar. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, dia bagi tahu, jangan mencabut, maksudnya jangan mencabar apa kita kata? Mencabar ketua. Kalau dia itu dilantik secara sah, jangan cabar dan juga jangan angkat senjata melawan dia. Kenapa? Sebab ada beberapa perkara. Satu, larangan Nabi lah. Yang kedua, biasa orang yang jadi ketua ni, dia ada apa? Dia ada kuasa, dia ada tentera. Kalau lawan, agak-agak siapa yang kalah biasanya? Yang lawan tu, yang lawan, kita nak sebut apa ni, takut benda ni sensitif saja. Kerajaan lah, begitulah. Yang berlaku dekat Mesir, yang berlaku dekat Tunisia, yang paling besar berlaku dekat mana? Berlaku dekat Syria yang masih lagi tak settle sampai sekarang. Ya, dia kena, itu masalah ijtihad, saya tak nak sentuh panjang. Tapi Imam Nawawi kata jangan dilawan. Apa yang kita kena buat? Bagi nasihat. Kalau engkau nampak kemungkaran dekat dia, bagi nasihat. Mudah-mudahan
Dia kata dia akan kembali semula kepada ajaran Islam yang sebenar. Kenapa begitu? Biasanya kalau lawan juga, ini alhamdulillah negara kita ni okey. Tapi zaman dahulu biasanya yang tak ada apa, tak ada undang-undang ni, lawan aja biasa pemerintah akan apa? Pemerintah akan musnahkan ke semua sekali. Bahkan di antara mudarat dan juga kebaikannya, mana lebih besar? Mudaratnya lebih besar. Banyak manusia akan meninggal, banyak kemusnahan akan berlaku. Contohnya di mana? Itu sebab ada orang, sahabat-sahabat dekat UAE sana, ada yang kata kalau nak dibandingkan era, kita ambil contoh Iraq sampai sekarang jadi musnah teruk gitu. Maktabah perpustakaan Iraq yang terbesar itu pun hancur. Mereka kata menyesal lawan Saddam Hussein dulu. Saddam Hussein betul ganas. Tapi ganas itu pun dia masih lagi melindungi dia punya apa? Dia punya negeri ataupun dia punya negara itu daripada dia apa? Dicabuli daripada negara-negara lain. Sama juga yang berlaku dekat Muammar Gaddafi, negara apa? Libya. Jadi teruk gitu. Jadi dia kena betul-betul hati-hati. Nak lawan jatuh sekali tu musnah gitu, sayang. Jadi bukan tak boleh nasihat, boleh nasihat. Yang dilarang dalam hadis ini adalah jangan menggunakan kekerasan. Dia tak akan ada faedah. Kalah lepas pemerintah tu egonya bertambah ego. Suami ada ego dia, isteri ada ego dia. Bahkan pemerintah, cuba bayangkan isteri suami ada ego dia yang tak ada apa-apa ni. Cuba bayangkan orang yang ada kekuasaan, lagilah ego dia besar. Islam raikan benda tersebut. Kalau itu salah, cakap elok-elok. Ada kebaikan kat situ. Cakap elok-elok. Kalau lawan kekerasan dengan kekerasan, yang tersepit yang kat tengah tu, dia tidak mendatangkan kebaikan. Muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian. Berikutnya, wa in ra'aita annaka anta. Nabi kata walaupun kau rasa engkau berhak, Nabi kata wa in ra'aita, walaupun engkau melihat benda tersebut engkau punya hak. Nabi kata jangan dilawan dengan cara kekerasan. Tunazi'ani maksudnya lawan secara kekerasan dan juga cabut dia punya, kata engkau ni tak layak. Dia sangat buruk. Kemudian Nabi pesan wala tafrir minaz zahaf. Tafrir, jangan lari masa medan pertempuran. Jadi orang yang penakut, bahasa kita pun bacul. Tengah bertempur, lari. Agak-agak antara hikmah kenapa kalau kita bertempur dilarang lari. Agak-agak sebab apa? Di antara sebab jangan lari ini masa pertempuran, hikmahnya adalah dia akan demotivate kita punya tim. Contohlah macam orang nak pergi musafir kan, sama-sama nak panjat gunung. Asalnya 9, tiba-tiba seorang kata tarik diri. 8 orang tu apa perasaan 8 orang tu? Rasa macam down lah. Tiba-tiba satu orang tarik diri lagi. Lama-lama dah kita tak boleh buat dah. Cuba bayangkan tentera ni, pertemuan di antara agama yang hak dan juga batil. Tiba-tiba ada orang lari. Kawan tengok tu macam mana? Down. Satu lagi yang keduanya apa? Kekuatan tu lama-lama menjadi kurang. Jadi Nabi kata kalau kamu bertempur, tunjukkan keberanian. Jangan cabut lari. Cabut lari dosa besar. Sikit lagi. Wa in halakta wa farra ashabuka, walaupun engkau binasa dan kawanmu lari. Dan kemudian wa anfiq min taulika ala ahlika, kalau engkau ada sedikit lebihan rezeki, ke mana sepatutnya rezeki itu disampaikan? Nabi kata ala ahlika, kepada keluargamu. Wala tarfa' asaka min ahlika. Ini Nabi pesan dekat ketua keluarga. Mungkin tak sempat kita nak bahaskan pada minggu ini, InsyaAllah pada next time. Satu pesanan yang penting kepada para suami, kepada orang yang menjadi ketua, mungkin ketua keluarga, ketua tim. Nabi kata apa? Wala tarfa' asaka, jangan angkat engkau punya tongkat. Biasa orang angkat tongkat ni sebab apa? Nak tibai gitu kan, nak pukul. Ada orang suka sangat pukul keluarga dia.
Bukan takat anak, tapi isterinya pun dipukul. Kita akan bahaskan pada minggu hadapan insya-Allah. Wa akhifhum fillahi azza wa jalla, hendaklah engkau takut ketika menguruskan urusan mereka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.